kita tengok ni ada contoh soalan redox Okey, bila kita dapat soalan redox ni, kita kena pastilah antara dua larutan ni siapakah yang mengalami pengoksidaan, siapakah yang mengalami penurunan, siapakah yang menjadi ejen pengoksidaan dan siapakah yang menjadi ejen penurunan. So kalau kita tengok nota larutan kalium manganat 7 berasid ni dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. So kita dah tahu dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, tengok dalam nota ada senarai ejen pengoksidaan, dan sini automatik kita tahu dia adalah ejen penurunan. So apabila larutan kalium manganat 7 berasid ni bertindak sebagai ejen pengoksidaan, so larutan kalium manganat 7 berasid ni akan mengalami proses penurunan. Okey, begitu juga kalau larutan ferron 2 nitrat bertindak sebagai ejen penurunan, dia juga okey, kita ada senarai ni. So kalau boleh hafallah senarai ni, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. So kita tahu larutan kalium manganat 7 itu adalah ejen pengoksidaan. Okey. Nyatakan fungsi bagi asid sulfurik cair. Jadi jawapan dia adalah membenarkan ion mengalir, ion-ion mengalir melaluinya untuk melengkapkan litar elektrik. Ataupun allow the ion flow through it to complete the electrical circuit. Okey, jadi kita tahulah elektron akan mengalir sebab pengoksidaan ni akan mengalami proses derma elektron. Okey, penurunan adalah proses menerima receive elektron Jadi elektron akan mengalir dari ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. Okey, tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas DR. Okey, R ni mengalami pengoksidaan. Jadi kita akan bentukkan persamaan setengah untuk tindak balas pengoksidaan. Jadi kita tahu dalam dalam ferrum 2 ni ada ion 2. So ion 2 mesti tukar kepada ion 3. Contoh yang ini dalam nota cikgu ni. Okey, ion 2 ini mesti tukar kepada ion 3, hijau ke perang. Jadi kita kena balancekan lah. So kita kena tambah elektron pada charge yang lebih besar. Kita tambah 1 elektron saja supaya kita boleh balance. Kedua-dua belah tu adalah plus 2. Okey, ujian kimia untuk mengenal pasti ket ion. So kita tahu di elektron R akan terbentuk ion 3 ion lah. Jadi macam kita dah belajar di form 4, kita guna larutan natrium hidroksida ataupun larutan aqueous ammonia untuk menjalani proses ujian ket ion. Jadi kita boleh guna either one. Jadi kalau kita nak guna natrium hidroksida pun boleh, iaitu tambahkan beberapa titis larutan natrium hidroksida dan kita akan dapati mendakkan perang terbentuk. Sebab dia 2 markah saja so kita bagi dia 2 step. So kita nak guna aqueous ammonia pun boleh, larutan aqueous ammonia pun boleh. So sama juga akan mendakkan perang terbentuk. Dan juga kita belajar dulu masa form 4 dulu, jika kita tambah larutan natrium hidroksida dan juga aqueous ammonia tu berlebihan, mendakkan perang tu tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan dan juga larutan aqueous ammonia berlebihan. Okey, jadi sekarang kita tengok half equation untuk S. Okey, S ni macam dalam nota cikgu ada bagi yang ini. Okey, dia punya half equation ni yang ini. MnO4 minus akan tukarkan diri kepada Mn2 plus. So itulah dia half equation dia. So kalau boleh hafal. Kalau terlupa ada cara dia So kalau boleh hafal. Kalau tak, boleh buat cara begini MnO4. Tak ingat nota tadi tu, kita boleh buat sendiri
Iaitu MnO4 minus, tukarkan diri kepada Mn2 plus ya. Kita nampak sebelah kanan ada O, sebelah kiri ada O, sebelah kanan tak ada O. So kita letak water kat sini, air. Bila kita letak air, sini ada 4O, so kita perlu letak sini 4O. Tapi bila kita dah balance 4O, akan terjadi sini 8 hidrogen. So kita akan letak hidrogen ion di sebelah kiri. 8 juga. Nak balancekan dengan sebelah kanan ya, iaitu 8H+. Maksudnya mula-mula tambah air, lepas tu tambah ion hidrogen. Kemudian kita balancekan elektron dia. So kita nampak sini 8H+, 8 tolak 1, iaitu MnO4 ni membawa charge negatif 1. So total charge ni adalah plus 7. Total charge dia. Kawasan ini 2 plus 0. Water ni membawa 0 charge. So sini kawasan ni total charge-nya plus 2. Jadi kita kena balance lah, sebab sebelah kiri kita ni plus 7 terlebih proton. So kita kena tambah berapa elektron supaya kita balance dapat plus 2. So kita tambah 5 elektron. So bila plus 7 plus 5, so dalam matematik kita akan dapat plus 7 plus minus 5. So kita akan dapat plus 2. So balance kedua-dua, sini pun plus 2, sini pun plus 2. So jawapan dia adalah MnO4 minus, ya ni. So jawapan dia adalah MnO4 minus plus 8H plus 5 elektron. So akan dapat Mn2 plus 4H2O. Ya. Next. What is the change of oxidation number of manganese? Untuk manganese ion tadi, manganese nombor peroksidan bagi mangan dalam tindak balas itu manganese kan. So kalau kita tengok tadi MnO4 minus dengan Mn2 plus. So kita tahu misalnya kita nak tahu Mn ni punya nombor peroksidan, so kita kena kira lah ya. That's why kita kira MnO4 minus ni sama dengan negatif 1. So Mn kita tak tahu, plus 4 times oksigen is negatif 2 sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita nak tahu Mn sama dengan apa? Negatif 1, 4 kali 2, 8. Ya, so sini kita dapat minus 8. So sini kita buat plus 8. So kita akan dapat plus 7. So what is the change of the oxidation number? So apakah perubahan dia adalah, so jawapan dia mesti kena tulis perubahan berlaku dari plus 7 kepada plus, kita jawapan dia untuk soalan tu ya. So kita kena plus 7 tu plus 2 ni. Kita dah kira ni plus 7 kepada plus 2 ya. Nak buat 2 pun boleh ataupun boleh buat anak panah, plus 2 plus 7 tu plus 2. So dua-dua jawapan ni kita terima. What is the function of chlorine water pula chlorine water kat sini. Jadi kita tengok sini, macam kita tengok nota tadi kan. Kalau kita tengok nota tadi, macam cikgu cakap tadi, yang ini siapa yang dah hafal, kita tengok chlorine water ni adalah ejen pengoksidaan. So dia adalah ejen pengoksidaan lah, oxidizing agent. State the change of oxidation number of iodine. So kalau kita tengok sini, iodide, Ki. So dalam ni ada K plus dengan I minus. So untuk observation kita tak guna K plus lah, kita akan guna I minus ya, sebab K plus sangat reaktif. So kita akan guna I minus. So I minus ni akan tukar kepada I2 ya. Jadi kalau kita tengok change of oxidation number, so I minus ni adalah minus 1, I2 ni molekul kosong. So dia tukar daripada negatif 1 kepada kosong. Itu maksudnya
oxidation number untuk iodin. Maksudnya iodin yang berada dalam larutan kalium iodida tu akan menjadi iodin, ya. Jadi nota yang ni sangat penting, ya. Contoh, ya, okey, yang ni kan, contoh Br2 akan jadi Br minus, Cl2 akan jadi Cl minus, ataupun sebaliknya, ya. Macam ni, I minus akan jadi I2. So kena hafal, ya. So nampak je I minus mesti tukarkan diri kepada I2. Tapi bila kita nak balance I minus kepada I2, ni kita boleh, ni kita tak perlu balance lah sebab kita nak tahu nombor pengoksidaan saja. So kalau kita nak balance untuk dapat half equation, kita kena balance betul-betul lah. Sini ada 2I, letak sini 2. So total charge ini negatif 2, total charge. Oxidation number dia minus 1. Tapi kalau ada 2, so total dia negatif 2. Sini total charge dia 0. So add electron to the highest charge. Add electron pada nombor yang lebih besar. So ini adalah half equation. Tapi dia tak tanya half equation kan. Okay. Next questions. Okay. Soalan tentang tindak balas penyesaran logam lah. Sebab kita tengok dia berjaya. Jadi kita tahu logam X ni mesti lebih elektropositif. Ataupun kedudukannya lebih tinggi sebab berjaya reaction ni. So name the reaction. Kita panggil tindak balas. Tindak balas penyesaran logam. Ataupun bahasa Inggeris dia metal displacement reaction. So suggest metal, kita cadangkan metal X. So kita tahulah, ya, kalau kita ikut siri, okay. So kalau kita tengok copper ni, semua logam-logam yang di atas copper lah. So kita boleh cadangkan. Okay, kalau boleh jangan ambil 3 yang atas ni dengan 3 yang bawah lah, ya. Kalau boleh kita ambil logam-logam yang atas copper tapi yang orang kata selalu kita guna di dalam makmal, ya. Contoh kita guna apa? Zinc, Zi. Okay, kita guna zinc, kita guna magnesium, ya. Suggest logam-logam yang biasa kita guna di makmal. Aluminium, ya. Jadi ini 3 yang terbaik lah, ya, atas copper semua. Okey, terangkan kenapa. So kita katalah kerana logam-logam ni lebih elektropositif daripada kuprum. Ataupun kita cakap kedudukan logam ini lebih tinggi daripada kuprum dalam siri elektrokimia, ya. So kita kata dalam bahasa Inggeris, because zinc or magnesium or aluminium is more electropositive than copper, and kita bercakap its position is higher than copper in electrochemical series. Okay, write the oxidation half equation of the reaction in diagram 6.1 ni. Okay, kalau kita tengok tuliskan persamaan untuk oxidation. So kalau kita nak tahu macam mana kita nak tahu proses oxidation tu berlaku, bagaimana ia berlaku. Okey, contoh, ya, kalau kita ambil zinc lah, kita ambil satu logam, ya. Contoh kita ambil zinc bertindak balas dengan cuprum nitrate. Kita ambil contoh zinc, ya. So kita akan dapat apa? Zinc nitrate and copper. Betul. Dan kita kena balance lah, ya. Kita kena balance. So kalau kita tengok semua dah balance, semua okey, dah balance. Jadi kita akan tengok zinc sini dalam bentuk atom. So nombor pengoksidaannya kosong. Dan zinc dalam ni dalam larutan charge plus 2. Okey, copper pula dalam larutan plus 2. Copper dalam bentuk atom, nombor pengoksidaannya kosong. So kita dapat tahulah siapa yang mengalami pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan. So kita tengok zinc ni mengalami pengoksidaan dan cuprum ni mengalami penurunan. So yang mengalami pengoksidaan adalah siapa? Zinc, kan? Nombor pengoksidaannya bertambah. Jadi zinc akan jadi zinc 2+. Ni zinc dalam bentuk atom akan jadi zinc 2+ yang berada dalam larutan.
So kita balance tambah elektron pada cas yang lebih besar. Sebab sini zinc cas ni kosong, nombor persediaannya kosong. Kan? Okay. Next. Okay, tu soalan seterusnya.